Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, jadi untuk hari ini kita masih lagi dalam topik yang sama iaitu persamaan linear serentak dalam dua pembeli ubah. Tapi hari ini kita nak belajar macam mana untuk menyelesaikannya guna cara yang kedua dan yang ketiga. Okey, kalau ingat sebelum ni cikgu pernah cakap cara nak menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pembeli ubah ada 3 cara. Okey, cara yang pertama adalah kaedah graf yang kita cari titik persilangan tu kan. Okey, ni kita dah buat minggu lepas. Okey. Jadi ada cara yang kedua iaitu kaedah penggantian dan juga cara yang ketiga kaedah penghapusan. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar dua kaedah ni. Penggantian dan juga penghapusan. Alright, tengok dekat sini. Apa objektif kita pada akhir pelajaran kita pada hari ini? Pada akhir pelajaran ini, kita akan dapat menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penggantian dan penghapusan. Okey ya? Okey kelas, kita mulakan dengan kaedah yang pertama iaitu kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian ni kita gantikan okey macam ni kita tengok dekat sini. Okeylah kita baca soalan dulu. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian. Okey, dia dah bagilah dua persamaan linear serentak. Okey, yang pertama x tolak 3y sama dengan 7 dan yang kedua adalah 5x tambah 2y sama dengan 1. Okey, maksud penggantian ni ialah kita akan gantikan kita kan ada dua pembeli ubah kan, x dan y. Okey, kita akan gantikan apa orang kata x tu kita akan jadikan dia y. Macam tu. X tu kita akan jadikan dia y, kiranya kita cari dulu nilai y. Baru nanti kita dapat nilai x. Macam tu. Maksudnya kita gantikan sama ada kita gantikan nilai x jadi y ataupun nilai y jadi x terpulang pada kita nanti. Okey, dan ikut juga kesesuaian soalan. Okey, apapun jom ikut cikgu buat step by step. Okey, ini adalah benda baru untuk awak. Jadi tengok dan juga sambil tu awak buka juga buku teks. Muka surat 140 Muka surat 140 untuk lebih jelas lah. Okey, jadi kelas kita ada dua ni kan, 1, 2. Okey, kita kena tulis macam ni. X tolak 3Y sama dengan 7. Cara tulis dia macam tu. Okey, atas bawah. Okey, lepas tu 5X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, yang 7 ni kita nomborkan dia. Yang ini adalah persamaan yang pertama. Yang ini adalah persamaan yang kedua. Okey, jadi dekat sini okey, kalau awak tengok pada yang persamaan satu ni kan, dia ada x tolak 3y sama dengan 7. Kita boleh dapatkan x sahaja. Maksudnya kita boleh letak x sahaja di depan tau. Jadi kita buat macam ni Dari 1, saya buat warna lain lah biar nampak beza sikit. Dari persamaan 1, daripada persamaan 1. Okey, persamaan 1 yang ni kan. Okey, kita buat macam ni. X sama dengan 7 tambah 3Y. Kenapa jadi 7 tambah 3Y? Sebab apa? Tolak 3Y pindah sana dia akan jadi 7 tambah 3Y kan. Okey, ini dah membentuk persamaan yang baru. Jadi ini adalah persamaan 3. Persamaan 3. Okey, seterusnya kita akan ganti sebab ini namanya adalah penggantian. Sebab ini namanya adalah penggantian. Alright, jadi kita akan macam ni. Gantikan 3 ke dalam 2. Gantikan 3 ke dalam 2. Cikgu, kenapa tak 3 gantikan dalam 1? Sebab 1 tu asalnya 3. Maksudnya macam ni. 3 tu asal-asalnya kan 1. Jadi tak payahlah masukkan balik dekat diri dia yang asalnya. Kita pergilah ke tempat yang baru. Kita gantikan dengan 2. Okey, sekarang ni step dia. Awak ambil 2, persamaan 2. Awak buat macam ni tau. 2 dia macam ni kan. 5x tambah 2y sama dengan 1. X yang ini
X yang ini kita akan gantikan dengan yang baru ni. Maksudnya 5, 7 tambah 3Y. Ni. X ni kita ganti dengan ni kan. Okay, tambah 2Y sama dengan 1. Macam tu. Okey, ataupun cikgu buat warna yang beza biar awak boleh nampak. Okey. Ni 5 ni 5 lah kekal kan. Kan sama dengan 5 kekal. Okey. Tak ada sama dengan kat depan Okey, sorry. Okey. Ni 5 kekal. Lepas tu X ni yang kita gantikan dengan ni. X ni yang kita gantikan dengan 7 tambah 3Y. Jadinya X kita adalah 7 tambah 3Y. Lepas tu okey, yang ni bawa turun je lah. Tambah 2Y sama dengan 1. Okey, sampai sini boleh ikut cikgu ke? Okey, harap boleh ikut. Okey, lepas tu kita kena darab lah. Kalau macam ni maksudnya darab kan. Ada kurungan. Jadi kita darab. Jadi kita akan dapat 5 darab 7, 5 darab 3Y. Okey, 5 darab 7 akan dapat 35. Tambah 5 darab 3Y akan dapat 15Y. Tambah 2Y sama dengan 1. Okey, ingat kita dah belajar persamaan linear. Kumpulkan yang Y dengan Y. Yang nombor tu kita bawa sebelah sana. Sebab at the end-nya kita nak cari Y kita ni berapa. Okey, jadi kita tengok dekat sini. 15Y tambah 2Y kan. Okey, kita biarkanlah kat sebelah kiri. 15Y tambah 2Y sama dengan 1 dekat kanan tu biarkan dulu. Bukanlah, biarkan bawa turun. Okey, negatif 35 ni yang akan kita gerakkan ke belakang ni. 35 ni kita akan gerakkan ke seberang sana. Dia akan jadi negatif 35. Okey. Lepas tu 15Y tambah 2Y akan dapat 17Y. Sama dengan 1 tolak 35. Okey, tekan kalkulator akan dapat negatif 34. Okey, nak dapatkan Y saja buat macam mana? Negatif 34 bahagi 17. Awak akan dapat Y sama dengan saya buat kat kiri Awak buat kat bawah lah sebab saya tak cukup tempat ni. Y sama dengan negatif 2. Dapatlah dah jawapan Y kita sama dengan negatif 2. Okey Alright, nak dapatkan X. Okey, cikgu sambung pada slide yang seterusnya. Alright, terima kasih semua. Okey, yang ni tadi yang daripada asal, daripada sebelah. Okey, kita dah kira. Akhirnya kita dapat Y sama dengan negatif 2. Betul tak? Okey, kita baru dapat Y. Kita kena cari lagi X kita apa. Jadi, cuba awak kita kena rujuk balik kepada persamaan yang kita ada. Kiranya dalam kes ni kita ada persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Cuba tengok, senangnya nak cari X tu macam mana? Pada cikgu, kita senang masukkan balik dalam persamaan yang ketiga kan? Jadi kita cakap macam ni. Masukkan nilai Y sama dengan negatif 2 kepada persamaan 3. Okey, jadi kita tulis dulu persamaan 3. X sama dengan 7 tambah 3Y. X sama dengan 7 tambah 3. Y ni kita kan dah tahu Y kita negatif 2. Okey, jadi Y kita ni kita gantikan dengan negatif 2. Okey, jadi nanti kita akan dapat X sama dengan 7 tambah negatif 6. Tekan kalkulator, terus tekan kalkulator pun boleh. X akan dapat berapa? X akan dapat 1. Settle jawapan kita. Maksudnya, jawapan kita dekat kotak kecil ni cikgu tulis Okey, jawapan kita X akan dapat 1, Y akan dapat negatif 2. Okey X dapat 1, Y dapat negatif 2. Okey, kita boleh semak balik jawapan sebenarnya. Okey, kita ambil je mana-mana. Okey, kan kita ada 3 persamaan linear ni kan. 1, 2, 3 kan. Kita ambil je mana-mana persamaan linear yang kita nak semak. Okey, kalau cikgu nak ambil yang pertama je. Okey, jadi kita tengok yang pertama tu. Ni semak jawapan. Okey, kita tengok yang pertama tu. X tolak 3Y sama dengan 7. Okey, jadi kita masukkan nilai X kita. Nilai X kita tadi, 1. Tolak, tak payah kurung apa, tak apa ni. 1 je, kita masukkan 1 je. Sebab dia tak ada nilai lain kan, 1 je.
tolak 3. Okey, Y kita tadi berapa? Negatif 2. Alright, jadi negatif 2. Okey, lepas tu kita pun cubalah tekan kalkulator. Dapat tak 7? 1 tolak 3 tolak 2. Tekan kalkulator. Okey, kalau dapat 7, bermaksud jawapan kita ni betul. Okey. Harap boleh ikut cikgu untuk yang kaedah penggantian. Andai kata ada masalah nanti, tolong tanya cikgu. Jangan segan-segan. Okey kelas, seterusnya kita akan pergi pula kepada kaedah penghapusan. Okey, contoh 1. Sebabnya kaedah penghapusan ni nanti ada 2 contoh yang cikgu nak tunjuk Okey, yang ini awak boleh rujuk juga pada buku teks awak, muka surat 141. Okey, yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama dia kata, selesaikan persamaan ini serentak berikut dengan kaedah penghapusan. Okey, kalau kaedah penghapusan ni, kita akan hapuskan salah satu tau. Sama ada kita nak hapuskan X ataupun kita nak hapuskan Y. Mana-mana. Jadi nanti bila, contohlah, kita dah hapuskan Y. Yang tinggal X je kan. Jadi kita boleh cari X. Jadi bila kita dah tahu X, kita boleh tahulah berapa Y. Okey kelas. Jadi untuk hari ini, kita akan tengok, okey, apa kaedah penghapusan. Alright, sama juga macam yang sebelum ini. Kita kena buat dulu macam ni. X tambah 2Y sama dengan 9. Okey, anggap ni sebagai persamaan 1. Persamaan 2 adalah 3X tolak 2Y sama dengan 15. Ini adalah persamaan 2. Cantiknya bila awak tulis tu dia selari. Baru awak nampak mana yang boleh dihapuskan, mana yang tak. Okey, kalau kita tengok, ni 2 saya tulis 2 pun macam nak cepat-cepat ni. Okey, 2. Okey, kalau kita tengok kan, tambah 2Y tolak 2Y. Kita boleh hapuskan dia. Tambah 2Y tolak 2Y. Okey, cuma sekarang ni kita nak hapuskan dia tu maksudnya kita nak jadikan kosong tau. Jadinya, okey, kalau tambah 2Y tolak 2Y. Kita nak hapuskan dia, nak jadikan kosong. Kita nak gunakan operasi apa? Kita kena fikir. Nak kena guna operasi tambah atau tolak? Okey. Kalau kita kata tambah 2Y tambah tolak 2Y. Dia akan jadi macam ni. Tambah, positif negatif akan jadi tolak. Jadi, tambah 2Y tolak 2Y akan dapat sifar. Jadi kita pilih tambah. Okey, kenapa tak boleh pilih tolak cikgu? Okey, boleh nak letak tolak di sini Bukanlah boleh cikgu tunjuk. Okey, tambah 2Y, tolak. Tolak 2Y. Tolak-tolak ni akan menghasilkan tambah. Kan, betul tak? Jadi, 2Y tambah 2Y akan dapat 4Y. Akan dapat 4Y. Elok-elok kita nak kecilkan dia, kita nak hapuskan dia, jadi bertambah pula jadi 4Y. Jadi tak berapa sesuai lah pilihan tolak. Yang sesuai adalah pilihan tambah. Okey ya. Ni cikgu padam balik ni Alright, jadi yang sesuainya adalah pilihan tambah. Okey, jadi apa kita nak buat? Kita akan buat macam ni. 1 tambah 2. Maksud 1 tambah 2 ni, persamaan 1 kita akan tambahkan dengan persamaan 2. Alright, jadi kita akan buat macam ni tau. Ambil ni kan. Okey, X tambah 3X tambah 2Y tambah negatif 2Y. Sama dengan yang sebelah kanan akan jadi 9 tambah 15. Okey, lepas tu X tambah 3X ni 1X. 1X tambah 3X akan dapatlah 4X. Yang ini ni tambah 2Y tambah tolak ni positif negatif akan jadi negatif. 2Y tolak 2Y akan dapat kosong. Jadi kita abaikanlah, boleh abaikan. Jadi tinggallah 9 tambah 15 jadilah 24. Okey. Setakat ni boleh ikut cikgu. Okey, jadi 4X sama dengan 24. Kita nak X sahaja. Jadi kita buat apa? X sama dengan 24 bahagi 4. Jadi X sama dengan 6. Dapat jawapan yang pertama. Okey. Alright boleh Okey, X kita sama dengan 6. Okey, tapi belum habis lagi sebab kita baru cari X. Kita nak juga cari Y. Okey. Jadinya seterusnya kita kena buat apa? Kita kena cari pula Y. Jadi kita kata macam ni. X sama dengan 6. Dimasukkan ke dalam persamaan mana? Tengok balik. Kita ada persamaan 1 dengan 2. Nak masukkan mana?
Kalau cikgu rasa senang masukkan 1 kot. Tak payah susah-susah kita nak darab-darabkan X tu kan. Kalau yang ni kita kena darab pula 3 darab X. Yang ni X saja. Jadi X dimasukkan ke dalam persamaan 1. Okey, jadi X tambah 2Y sama dengan 9. Okey X kita masukkanlah 6. 6 tambah 2Y sama dengan 9. Sekarang ni ingat balik yang kita dah belajar persamaan linear, kita nak cari Y sahaja. Jadinya mana yang kita kena buat? 6 ni kita kena gerakkan ke sana. Jadi 2Y sama dengan 9 tolak 6. Jadinya 2Y sama dengan 3. Okey, nak dapatkan Y, kita kena buat apa? 3 bahagi 2. Inilah jawapan kita. Boleh letak dalam pecahan ataupun kalau awak nak letak perpuluhan atau 3 bahagi 2 ni kalau awak tekan kalkulator pun dapat 1.5 kan. Pun boleh mana-mana lah. Tak kisah. Okey jadi di akhir kita punya kira-kira ni kita akan dapat saya tulis kat atas ni jawapannya adalah X sama dengan 3/2 dan Y sama dengan X sama dengan 6. Minta maaf banyak. X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3/2. Okey, boleh ke? Boleh ke tidak? Okey. Nak semak balik cikgu, boleh ke tidak? Boleh nak semak, cikgu tunjuk dekat slide selepas ini. Okey, kita nak semak jawapan. Adakah jawapan kita buat tu betul ke tidak? Okey, ni saya tulis balik tadi. Ini persamaan kita yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 9. Ini persamaan kita yang kedua, 3X tolak 2Y sama dengan 15. Okey, jadi kita dapat jawapan X sama dengan 6, Y sama dengan 3/2. Okey, macam mana nak semak? Okey kita akan buat macam ni tau. Okey, kita ambil semak je yang daripada persamaan 1 ni. Okey, dia kan X tambah 2Y sama dengan 9. Jadi kita masukkan je nilai. X sama dengan 6 tambah 2. Okey, Y ni kita letaklah 3/2 sama dengan 9. Kita nak tengok sama ke tidak 9. Jadi untuk yang ni awak tekan kalkulator. Congak pun boleh. Ni 1 potong jadi 6 tambah 3 sama dengan 9. Dapat jawapan. Yes, kalau dapat jawapan bermaksud jawapan awak tu betul lah. Okey maksudnya X sama dengan 6, Y sama dengan 3/2 ni betul. Okey, boleh kelas? Alright, untuk yang contoh seterusnya, cikgu akan sambung pada video seterusnya sebab cikgu tak nak panjang sangat. Okey, terima kasih.